A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS ayat 81. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 78 lah? 77. Ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'at rusuluna luta si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun asib. Maksudnya, dan tatkala telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, dia merasa susah dan dia merasa lemah kekuatannya dan berkata ini adalah hari yang sangat sukar. Pengajarannya pertama, sifat takut adalah satu fitrah semula jadi yang ada pada semua manusia. Dan sifat ini boleh hilang dengan keyakinan kepada Allah yang akhirnya menjadikan seseorang itu tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Yang kedua, kemuliaan seseorang manusia antaranya disebabkan dia suka memuliakan orang lain. Manakala kehinaan manusia disebabkan dia suka menghina orang lain. Ayat 78. Waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Maksudnya, dan telah datang kepada Nabi Lut, kaumnya, yuhra'una, mereka bersegera kepadanya, dan dari sebelum itu mereka sentiasa melakukan kejahatan. Lalu
Dia berkata, wahai kaumku, mereka ini anak-anak perempuanku, mereka ini lebih suci bagi kamu dibanding dengan lelaki. Maka bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu menghina aku di hadapan tetamuku. Tidak adakah di kalangan kamu seorang lelaki yang berakal, waras? Pengajarannya, pertama, sesiapa yang suka melakukan maksiat dan tidak bertaubat, Allah akan menjadikan maksiat itu satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Seolah ia adalah satu perbuatan yang ma'ruf. Yang kedua, setiap orang yang beriman, khususnya para pendakwah, hendaklah sentiasa berusaha untuk mengelakkan daripada berlakunya kemungkaran. Dalam masyarakatnya. Termasuklah mengemukakan solusi untuk keluar daripada maksiat. Sebagaimana Nabi Lut menawarkan kepada kaumnya agar berkahwin dengan mana-mana wanita secara sah. Yang ketiga, takwa adalah benteng yang paling kukuh untuk mengelak daripada maksiat. Yang keempat, malu adalah sebahagian daripada iman. Dan apabila seseorang itu tidak ada sifat malu, dia akan melakukan maksiat di mana-mana sahaja. Yang kelima, semua yang melakukan maksiat atau kemungkaran adalah mereka yang tidak waras akalnya. Ayat 89. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Maksudnya mereka berkata, pasti sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa kami
tidak ada keinginan atau hajat kepada wanita-wanita, dan sesungguhnya engkau juga mengetahui apa yang kami kehendaki. Pengajaran ayat 79. Kebiadaban kaum Nabi Lut kepada Nabi mereka sehingga mereka menjawab kepada Nabi Lut bahawa keinginan mereka hanyalah kepada lelaki. Ke ayat 80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Maksudnya, dia berkata, jikalau sesungguhnya bagiku ada kekuatan untuk menghalang kamu, ataupun aku dapat berlindung kepada kekuatan yang sangat kuat, iaitu keluarga. Pengajarannya, kekuatan yang paling berkesan yang boleh menghalang manusia daripada segala kemungkaran ialah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, selain kekuatan Allah, setiap pendakwah hendaklah berusaha mencari kekuatan yang lain untuk mendukungnya dalam kerja dakwah, atau paling kurang mempertahankannya apabila dia dihalang dari kerja dakwah. Yang ketiga, keluarga adalah mereka yang paling mudah dan cepat untuk mempertahankan pendakwah. Dalam menghadapi apa-apa cabaran dalam dakwah. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat malam ni ialah sambungan cerita kisah kaum Nabi Lut. Ini kisah yang keempat. Kisah pertama kisah Nabi Nuh. Yang kedua kisah Nabi Hud ataupun kaum Ad. Kisah yang ketiga kisah Nabi Saleh
Nabi Saleh ataupun kaum Samud. Dan kisah keempat, kisah kaum Nabi Lut. Tetapi dalam kisah keempat ni disebut kisah Nabi Ibrahim AS sebagai tanda memuliakan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim hidup sezaman dengan Nabi Lut. Dan Nabi Ibrahim juga ketika itu dia adalah Nabi yang terbaik. Okey, jadi ayat malam ni pelengkap kepada cerita Nabi Lut. Tak, cerita Nabi Lut. Di ayat 81, 82, 83. Tiga ayat ni habis cerita Nabi Lut. Ayat 84 masuk cerita lain. Okey. Semalam kisah setakat mana? Cerita kisah kaum Nabi Lut. Setelah Jibril datang ke rumah Nabi Ibrahim bawa berita gembira, kemudian malaikat pergi pula ke rumah Nabi Lut, kan? Pergi rumah Nabi Lut dan ada pendapat mengatakan isteri Nabi Lut bocorkan rahsia bagi itu pada kaumnya, dan kaumnya datang ke rumah Nabi Lut untuk melakukan fahisyah, perbuatan keji di rumah Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut tawarkan mana-mana perempuan lah, bukan anak dia. Sebab Nabi ni dikira sebagai bapa kepada semua umatnya. Jadi Nabi Lut tawarkan kepada kaumnya, kahwinlah dengan mana-mana perempuan dan elakkan daripada melakukan maksiat. Nabi Lut bagi empat hujah, empat alasan agar kaumnya jangan buat maksiat. Pertama, Nabi Lut mengatakan, kenapa kamu mendatangi lelaki? Sedekah itu bercanggah dengan fitrah manusia. Jadi Nabi Lut pertama ingat kepada kaum dia balik pada fitrah yang suci, iaitu lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Yang kedua, kalau fitrah kamu dah rosak, Nabi Lut bagi peringatan yang kedua, iaitu ittaqullah, ingatlah pada agama kamu. Kalau agama kamu pun dah nak roboh, yang ketiga apa? Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kamu hina aku di hadapan tetamuku. Iaitu yang ketiga ni, biarlah kamu ni ada maruah sikit lah. Kalau fitrah dah rusak, agama dah tak ada, paling-paling kurang ada rasa malu dah sikit, kan? Ini buat maksiat terang-terang, kemudian nak buat di mana ni? Di rumah Nabi. Kalau maruah kamu pun tak ada, malu pun dah tak ada, yang keempat, apa nasihat Nabi Lut? Guna akal lah. Satu, dah fitrah tak ada, agama pun tak ada, malu pun tak ada, guna akal sikit. Paling-paling kurang pakai akal. Okey, lepas tu akhirnya apa jawapan kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut? Jawapan dia lagi menunjukkan kebiadaban, kurang ajar. Takkanlah kamu tak tahu hajat kami yang sebenar. Perempuan-perempuan ni kami tak main dah. Kami main dengan lelaki sahaja. Itu jawapan kaum Nabi Lut setelah dinasihat oleh Nabi Lut. Okey, kemudian ini cerita seterusnya. Qalu, mereka berkata, mereka ni siapa? Bukan. Ini tetamu, iaitu malaikat. Masa ni, sebelum ayat ni, Nabi Lut tak tahu lagi tetamu yang datang rumah dia tu dalam rupa bentuk orang muda adalah malaikat. Dan bila malaikat nampak Nabi Lut dah takut, maka para malaikat menceritakan siapa mereka yang sebenar.
wahai Lut, inna, sesungguhnya kami rusul, utusan pencipta engkau. Dia tak kata jangan takut, tapi ada sebuah ayat yang menyebabkan Nabi Lut hilang takut. Apa dia? Kami semua ni adalah utusan daripada Tuhan kamu. Makna apa tu? Malaikat. Kemudian malaikat bagi jaminan lagi, lan yasilu ilaika. Mereka tidak sekali-kali yasilu apa dah? Sampai kepada engkau. Maksud mereka tak boleh nak sentuh engkau. Fa'asri, maka asri ini daripada perkataan asra. Subhanallazi sakhara lana. Itu naik kenderaan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi asra ni apa makna? Dia kalau kata perbuatan asra, kalau kata nama ataupun masdar isra. Apa makna isra? Bukan berjalan saja. Isra berjalan di waktu malam. Mi'raj daripada bawah naik ke atas. Jadi asra ni berjalan malam. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il amar perintah. Berjalan malam lah asri. Maka keluar berjalan di waktu malam. Ini kenapa ni? Ini mula proses nak selamatkan Nabi Lut ataupun orang yang beriman. Keluar waktu malam. Dan keluar pula dengan siapa? Bi ahlika. Dengan ahli keluarga engkau. Bi qit'in. Bi dengan qit'in. Kita ini sama dengan kita sepotong. Kita'atun minal kek. Apa mana? Oh, faham ah? Kita ini sepotong ataupun sebahagian. Dengan sebahagian minal lail, dari waktu malam. Ayat ni Allah tak sebut waktu malam tu awal ke tengah ke akhir. Tapi surah lain Allah sebut waktu malam tu ialah bahagian akhir, iaitu waktu sahur. Dalam surah apa ni? Cuba buka surah Al-Ankabut lah. Al-Ankabut ke Al-Qamar? Okey. Tak ada. Cuba angkat sikit. Lagi. Tak ada. Al-Qamar. Okey. Cuba terjemah. Kazzabat, telah mendustakan kaum Lut bin nuzur, dengan peringatan-peringatan, iaitu ayat-ayat Allah. Semua kaum Nabi Lut dustakan. Kemudian Allah kata inna, sebab mereka dusta maka balasannya sunnatullah, ketetapan Allah ialah
Sesungguhnya kami telah utuskan kepada mereka hasiba. Hasiba ni angin yang ada batu. Kepada mereka illa kecuali ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Nanti dia akan sebut ayat lain. Kecuali isterinya. Najainahum, kecuali keluarga Lut kami selamatkan mereka bila bisahar. Sahar apa dia? Jadi ayat ni mentafsirkan ayat tadi. Ayat tadi kata sebahagian malam, tapi tak sebut bila, awal ke tengah ke akhir. Surah ni menyebut malam tu ialah akhir. Kenapa waktu akhir malam? Sebab supaya kaum Nabi Lut yang buat maksiat tu betul-betul nyenyak tidur. Jangan keluar ketika mereka baru nak tidur. Ni'matan min indina, itu adalah nikmat daripada sisi kami. Apa nikmat tu? Apa nikmat? Nikmat antara nikmat besar bagi manusia ialah selamat daripada azab Allah. Berarti bila Allah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dan bala tentera dia, Allah kata apa? Zalika bala'un min rabbikum azim. Itu adalah satu nikmat yang besar bagi Tuhan, daripada Tuhan kamu. Jadi nikmat ni bukan sihat saja, bukan aman saja, tapi selamat daripada kezaliman manusia pun adalah nikmat. Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Begitulah kami balas kepada orang yang mana. Kenapa Allah selamatkan keluarga Nabi Lut? Sebab mereka bersyukur. Jadi di sini Allah nak bagi tahu kaedah yang paling tepat untuk selamat daripada segala masalah ialah jadi orang yang bersyukur. Dan syukur ni makna dia taat. Taat pada Allah, selamat. Yang tak selamat semua puncanya ialah kufur kepada Allah. Okey. Timbul soalan. Macam mana kaum Nabi Lut dah datang nak buat jahat dengan tetamu kan? Kemudian para malaikat suruh Nabi Lut keluar di waktu tengah malam. Habis tetamu tu duduk kat mana? Ni di sini Allah cerita ni dalam surah ni. Kita sambung. Walaqad anzarahum. Pasti sesungguhnya dia iaitu Nabi Lut anzarahum, memberi peringatan kepada kaumnya dengan batsyatana, dengan balasan azab kami. Fatamarau bin nuzur, tetapi mereka tetap membantah, tetap mendustakan. Kemudian walaqad rawaduhu, pasti sesungguhnya mereka ingin melakukan kejahatan terhadap dhaifihi, tetamu Nabi Lut, iaitu para malaikat. Fatamasna, lalu kami tamasna pada bukan tutup, kami padamkan a'yunahum, mata mereka. Kami butakan mata. Dia tamasa ni bukan buta saja, jadi macam tak ada mata langsung. Kami padamkan mata-mata mereka. Fazuku wa azabi wa nuzur. Itu sebelum Allah terbalikkan bumi. Jadi semua kaum Nabi Lut yang datang rumah Nabi Lut ditiadakan matanya. Jadi ada dalam tafsir mengatakan dia belum masuk. Bila nak masuk je mata buta, tak tahu pintu rumah Nabi Lut. Ada pendapat mengatakan dah masuk. Bila dah masuk dia nak nak terkam para malaikat tu, tiba-tiba Allah butakan, jadi tak nampak di mana malaikat. Walaqad sabbahahum, dan pasti sesungguhnya azab yang mustaqir, azab yang tetap telah datang pada mereka di waktu subuh. Bukratan tu di awal subuh. Jadi Allah suruh Nabi Lut keluar waktu sahur dan azab turun waktu subuh. Okey, kita balik tengok. Balik tadi surah kita.
Jangan tidur. Okey, lepas tu Allah kata keluar dengan keluarga engkau di sebahagian waktu malam. Wala yaltafit, dan jangan yaltafit ni jangan berpaling. Minkum, dari kamu, ahadun, seorang pun. Jangan berpaling ke mana ni? Illa imra'atak, kecuali imra'atak. Okey, apa maksud ayat ni? Pertama, pendapat pertama, Allah kata apa tadi? Para malaikat bagi kepada Nabi Lut, kamu keluar waktu malam dengan siapa? Ahli keluarga engkau, kecuali isteri engkau. Mana contohlah, kalau kamu bangun pukul 4 pagi, kamu kejut anak kamu ada 2 anak perempuan, tapi jangan kejut isteri kamu. Sebab apa? Isteri kamu pun akan diazab. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, keluar waktu malam dengan keluarga kamu, termasuk isteri kamu, dan jangan seorang pun paling ke belakang. Tiba-tiba isteri dia berpaling ke belakang, isteri dia pun diazab sekali. Boleh faham? Kenapa arahan para malaikat ni bila keluar waktu malam jangan pandang belakang? Ya, okey, kenapa kalau menggerungkan, kalau pandang belakang kenapa? Dia akan mengingatkan. Satu pendapat mengatakan bila tengok tu dia akan jadi lemah. Sebab azab tu sangat-sangat dahsyat. Bila jadi lemah, mungkin mereka melambatkan pergerakan dan mereka pun akan kena azab. Yang kedua, ulama mengatakan jangan pandang belakang tu maksud bila tengok ke belakang dia akan ingat pada anak dia, rumah dia, kereta dia, kebun dia, jadi rasa macam kesian. Sebab itulah orang beriman bila Allah turunkan azab jangan ada rasa kesian walaupun pada keluarga sendiri. Okey. Jangan pandang belakang. Biasa dengar? Oh, biasa. Innahu, kenapa? Kecuali isteri engkau. Kita, kalau Allah nak turunkan azab, contohlah di rumah kita kan, Allah pun kata, bangun pukul 3 pagi keluar dan jangan kejut isteri. Macam mana perasaan kita? Sedih kan? Ketika itu kita kena jelas al-wala' dan bara', dan kena jelas apa yang Allah suka, apa yang Allah, bila Allah turunkan azab mana apa Allah benci, kita kena benci. Sebab tu Allah kata jangan pandang belakang, jalan terus. Okey, dalam surah Al-Ankabut, cuba tengok. Okey, cuba terjemah. Walamma anja'at rusuluna, dan tatkala telah datang utusan-utusan kami iaitu malaikat kepada Lut. Ini sama dengan ayat yang lepas. Si abihim, Nabi Lut rasa susah dengan tetamu tu. Wadhaqa bihim zar'a, dan menjadi lemah, sempit kekuatannya. Lalu malaikat bagi ketenangan. Mereka berkata la takhaf. Ini malaikat sebut jangan takut. Maknanya pengajarannya, bila orang dalam ketakutan, kita kena tenangkan dia. Jangan lagi menakutkan. Itulah aku dah cakap, degil. Jangan takut, wala tahzan, dan jangan sedih. Kenapa? Sebabnya, tak perlu takut dan tak perlu sedih. Sebab inna munajjuka, sesungguhnya kami akan selamatkan engkau. Wa ahlaka, dan ahli keluarga engkau, kecuali isteri engkau.
Yang ni aku tak selamat. Kenapa? Kanat minal ghabirin. Sebab dia daripada orang yang akan dibinasakan. Itu aku tak akan selamatkan. Yang beriman, selamat. Jadi jangan sedih. Inna, sesungguhnya kami munzilun, kami akan menurunkan ala ahli hadil qaryah, kepada ini dah jadi bahasa Melayu, ahli qaryah, kepada penduduk negeri ini kami akan turunkan apa? Rijzan. Rijzan ni makna azab, minas sama, daripada langit. Sebenar azab kepada kaum Nabi Lut daripada langit ke daripada bumi? Dua-dua sekali. Bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan mereka. Dan walaqad tarakna, pasti sesungguhnya kami telah tinggalkan minha, daripada negeri ini, ayatan, satu tanda bayyinah yang cukup jelas, liqaumin yaqilun, bagi kaum yang, apa maksud tanda yang jelas? Ada ahli tafsir mengatakan tempat kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah, Allah tinggalkan saki-baki dia, batu yang dilontar, dan kesan rumah yang hancur, dan tidak ada siapa yang tinggal di situ. Siapa pernah pergi tempat kaum Nabi Lut dibinasakan? Di mana? Di Jordan, Sodom. Pernah pergi? Dia sempadan antara Jordan dengan Palestin. Saya tak pernah pergi, tapi saya pernah lalu. Yang orang kata di situ ada laut mati. Kan ada orang Malaysia yang hanya ada penyakit kulit, dia pergi mandi kat sana. Tak tahu hilang ke tak, ataupun mati saja. Jadi ayatan bayyinah ni kesan yang jelas. Tempat tu sampai hari ni tak ada siapa tinggal. Memang saya pernah lalu, kosong. Tapi kesan-kesan tu ada. Sebagai apa? Peringatan untuk siapa? Kaum yang berakal. Okey. Kita balik pada ayat kita. Innahu, sesungguhnya musibah, akan azab itu akan menimpanya, iaitu isteri engkau, ma asabahum, apa yang akan menimpa mereka. Mereka ni siapa? Kaum dia. Jadi apa yang menimpa kaum kamu, ia juga akan menimpa isteri kamu. Inna, sesungguhnya mau'idahum, waktu azab, waktu azab mereka adalah waktu subuh. Sebab tu Allah suruh Nabi Lut dan keluarga dia keluar sebelum subuh, sebab azab akan turun waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu telah, waktu subuh biqarib, dekat. Maksud apa ni? Keluar cepat-cepat, jangan pandang belakang, sebab waktu subuh dah dekat. Cuba buka surah Al-Qalam, Az-Zariyat. 32 kan? Cuba boleh undur sikit, 31. Okey.
Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Dia berkata, fama khatbukum, apa hal kamu wahai utusan. Ini siapa yang bertanya ni? Nabi Ibrahim AS. Kamu malaikat ni sebelum pergi ke Nabi Lut, dia singgah rumah Nabi Ibrahim kan. Dan Nabi Ibrahim ni tempat persinggahan semua orang. Bahkan ada tafsir mengatakan rumah Nabi Ibrahim ni jadi macam RNR. Sebab itulah dia sentiasa menyediakan makanan. Dan sebab itulah bila tetamu datang, dia cepat sediakan sebab memang dah ready dah. Itu kemuliaan Nabi Ibrahim AS. Okey, lepas malaikat datang rumah Nabi Ibrahim dan bagi berita gembira bahawa mereka akan dapat anak, Nabi Ibrahim bertanya, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kenapa? Apa urusan kamu ni wahai utusan? Kenapa Nabi Ibrahim tanya soalan tu? Sebab malaikat datang ni berapa orang? Ada kata 3, Jibril, Mikail, Israfil. Ada mengatakan 7. Jadi Nabi Ibrahim bertanya sebab apa? Kalau sekadar nak datang bawa berita dia akan dapat anak, tak perlulah sampai 3-4 orang malaikat. Jadi Ibrahim faham, kalau datang sampai 3, 4, 5, 6, 7 orang ni mesti ada misi yang besar. Faham? Maka Ibrahim bertanya, kamu ni sebenarnya ada urusan apa ni? Maka malaikat menjawab, mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami ni sebenarnya ursilna, diutuskan ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang berdosa, iaitu kaum Nabi Lut. Untuk apa? Linursila, untuk kami mengutuskan kepada mereka hijaratan min tin, batu daripada tanah. Jadi yang mana dulu ni? Bumi diterbalik dulu ke ataupun batu turun dulu? Okey, kalau ikut logik lah, kalau bumi dah diterbalikkan, kaum Nabi Lut dekat mana? Lepas tu ada faedah lagi tak? Kalau ikut ayat tu macam bumi diterbalikkan dulu, baru turun batu. Tapi saya baca pendapat Syekh Saleh Utsaimin, dia kata sebenarnya Allah rejam dengan batu dulu, baru diterbalikkan. Sebab kalau dah diterbalik, rejam buat apa? Sebab batu tu sebenarnya nanti akan sebut, setiap batu ada nama orang yang nak direjam. Untuk kami utus pada mereka batu mintin daripada tanah. Ayat lain min sijin, batu yang dibakar, batu daripada tanah yang dibakar dengan api yang sangat panas. Ni nama musawwamatan inda rabbika. Batu tu musawwamatan, bertanda. Ada pendapat mengatakan bertanda, iaitu batu ni khas dihantar untuk mengazab kaum Nabi Lut. Batu ni tak ada kat dunia, ada tanda. Batu ni beza dengan batu yang lain. Satu. Yang kedua, bertanda ni maksudnya, ada ahli tafsir mengatakan setiap batu ada nama kaum Nabi Lut, siapa yang akan direjam. Ni batu ni nama Muhammad, batu ni nama Ali. Jadi batu ni akan kena orang tu sahaja. Dan ni makna apa tu? Tak ada siapa boleh elak. Dan ditanda daripada mana? Inda rabbika, untuk siapa ni? Allah sebut sebab dia musrifin, melampau. Sebab itulah beza azab yang turun pada kaum Samud, kaum Ad, dengan azab yang turun pada kaum Nabi Lut. Kalau azab turun pada kaum Samud dan kaum Ad, ada tanda-tanda sebelum turun. Contoh awan kan, ada awan, mereka nampak macam awan nak turun hujan, tapi sebenarnya azab. Yang kaum Nabi Saleh pun sama, ada tanda-tanda. Tapi kaum Nabi Lut tak ada tanda langsung. Kenapa? Sebab jenayahnya sangat-sangat besar dan luar biasa, selain daripada syirik dan kufur kepada Allah. Fa akhrajna, okey, bila Allah malaikat berkata fa akhrajna, kami keluarkan man kana fiha minal mu'minin, siapa yang fiha ni apa dia? Di negeri itu
minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Kemudian fama wajadna, tidak kami dapati fiha, dalam negeri itu, ghaira baitin, selain daripada rumah, selain daripada satu rumah, minal muslimin. Tengok ni mukminin, yang ni muslimin. Cuba tengok, cuba tadabbur. Kenapa yang ni Allah sebut mukminin, yang ni sebut muslimin? Cuba fikir. Jangan malas berfikir. Sebenarnya dalam kampung negeri kaum Nabi Lut tu, dalam banyak-banyak rumah, berapa rumah yang Islam? Satu je. Rumah Nabi Lut. Dalam rumah Nabi Lut yang berimannya bukan semua. Sebab tu Allah kata apa? Kami keluarkan daripada negeri itu orang beriman. Dan kami dapati di negeri itu tidak ada rumah yang Islam, mereka satu rumah aja. Contoh, ini rumah orang Islam, tapi rumah orang Islam bukan semua beriman. Yang kami selamat ialah yang Islam dan mukmin sekaligus. Ada Islam, ada iman. Makna ada tak dalam rumah yang muslimin ni yang tak beriman? Siapa? Tapi dia termasuk tak dalam kelompok orang Islam? Termasuk. Sebab rupa dia Islam, isteri Nabi. Jadi orang tak panggil rumah tu rumah orang separuh Islam separuh kafir. Tak, rumah orang Islam. Tapi bukan semua rumah orang Islam, penduduk dalam rumah tu bukan semua selamat. Faham? Yang selamat ialah beriman. Ya. Contohlah rumah-rumah orang Islam, mungkin bapa dia beriman tapi isteri dia tak beriman, isteri dia tak akan selamat. Ataupun mak bapak beriman, anak tak beriman, anak tak akan selamat. Di sini juga menunjukkan apa? Pengajarannya. Manusia selamat disebabkan iman, bukan keturunan, bukan sebab isteri Nabi, bukan sebab anak tok guru, bukan sebab keturunan Rasulullah. Boleh? Ni. Ini isteri Nabi Lut, keturunan siapa ni? Ahli bait lah, ahli bait kepada Nabi Lut, tapi tak selamat. Tengok, dalam satu rumah, dalam satu negeri Allah nak azabkan. Dan dalam satu rumah Allah nak azabkan, ada seorang. Caranya apa? Allah kata yang beriman keluar. Sebab yang ni aku akan azab. Tak ada siapa boleh selamat daripada azab Allah kecuali beriman. Jadilah orang beriman. Dan juga menunjukkan bukan semua Muslim mukmin, tapi semua mukmin adalah Muslim. Contoh orang munafik kan, daripada zahir dia mukmin kan Muslim? Muslim kan? Apa dia kata di awal surah Baqarah? Allah kata apa? Awal surah Baqarah. Tak hafal? 10 awal ayat. Wa minan nasi. Oh, boleh sambung pula. Sambung habiskan. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian wa ma hum bimu'minin. Allah kata wa minan nas, ada di kalangan manusia, man yaqul, mereka yang mendakwa amanna, kami beriman. Siapa ni? Orang munafik. Rupa dia memang orang Islam, solat, puasa, belakang Nabi. Mereka berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat.
Tapi Allah sendiri menafikan, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman. Okey. Jadi yang ni duduk di satu rumah dengan Nabi, isteri Nabi Lut. Yang munafik pula duduk dalam saf Nabi, dalam masjid Nabi, dengan tazkirah Nabi, berjihad bersama Nabi. Tapi bila di akhirat masuk neraka paling bawah. Cuba angkat sikit. Oh, sama, habis. Kita balik pada ayat kita. Falamma, maka tatkala jaa, telah datang, amruna, ketetapan kami, iaitu azab kami, ja'alna, kami jadikan, aliyah apa dia? Bahagian atas. Atasnya safilaha. Safilaha bawah. Boleh faham? Di mana lebih ayat tu lebih baik, lebih berkesan lah. Kami terbalikkan kampung Nabi Lut. Kami terbalikkan. Ataupun satu lagi, kami jadikan yang bawah, yang atas, kami jadikan di bawah. Yang mana lebih berkesan? Sebab kalau kami balikkan, belum tentu terbalik semua. Yang ni Allah nak bagi apa ni? Yang bahagian bawah semua duduk atas, yang atas semua duduk. Jadi rumah orang semua duduk ke bawah, seolah mereka itu adalah mayat yang dikebumikan. Kemudian wa amtarna, dan amtarna, kami amtarna daripada matar, hujankan, alaiha, ke atasnya, ke atas negeri itu, hijaratan, batu, min sijil, dari tanah yang terbakar ataupun tanah yang dibakar. Mandud mana? Berturut-turut. Batu tu datang berturut-turut. Jadi kalau ikut ayat ni, yang mana dulu? Terbalik dulu, baru diturunkan hujan batu, ataupun hujan batu dulu baru dia terbalikkan. Kan? Tapi dari segi logiknya, kita nak pakai yang mana? Sebab itulah bahasa Arab ni, dia ada Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Satu lagi, Ja'a Muhammadun summa Zaidun. Okey, kita belajar bahasa Arab sikit. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Cuba terjemah. Ja'a, telah datang, Muhammad wa Zaid, dan siapa datang dulu? Tak, kalau sama lain. Kalau sama bahasa Arab apa dia? Ma'a. Ja'a Muhammadun ma'a Zaidin. Itu sama-sama. Wow. Siapa datang dulu? Tak. Sebab tu dalam bahasa Arab dia panggil waw li mutlaqil jam'i. Wa ni menunjukkan semata-mata nak bagi tahu dua-dua datang. Bukan nak bagi tahu siapa datang dulu. Dia boleh jadi Zaid datang dulu, boleh jadi Muhammad. Tak penting siapa datang. Cuma dia guna waw untuk bagi tahu apa? Dua-dua datang. Sekali ke siapa dulu tak penting.
Faham? Okey. Yang kedua, ja'a Muhammadun fa Zaidun. Kalau datang Muhammad, fa apa mana? Lalu. Siapa datang dulu? Mana tahu? Fa. Tak mungkin Zaid datang dulu. Dan jarak antara Muhammad datang dengan Zaid datang lama tak? Tak. Sebab tu fa tu diterjemah lalu. Lepas Muhammad sampai, Zaid pun sampai. Okey. Ja'a Muhammadun summa Zaidun. Datang Muhammad, kemudian siapa datang dulu? Muhammad. Tempoh dia lama tak? Lagi lama daripada fa. Okey. Sebab itulah kata Syekh Saleh Utsaimin, dia kata walaupun ayat tu sebut bumi diterbalikkan dulu, tapi dari segi logiknya, yalah, kalau dah terbalik buat apa rejam, betul tak? Boleh tak kita kata direjam dengan batu dulu baru diterbalikkan? Boleh. Sebab apa? Sebab wow. Sebab wow. Allah bukan nak bagi tahu mana dulu. Allah nak bagi tahu dua-dua tu berlaku. Okey. Kemudian ayat terakhir kisah Nabi Lut, musawwamatan, batu itu bertanda. Apa faedah tanda batu? Apa faedah? Apa dia? Satu, penghinaan. Yang kedua, tak boleh lari. Ni batu ni memang ada nama kamu. Kamu tak boleh lari. Memang kena. Kemudian ditanda daripada siapa? Siapa yang tanda ni? Inda rabbika. Wa ma hiya, di sisi pencipta engkau. Wa ma hiya minaz zalimina, dan tidaklah ia minaz zalimin, dari orang-orang zalim, bi ba'id. Ba'id apa dah? Ba'id lawan dia qarib. Apa maksud ayat ni? Ni batu ni Allah kata tidaklah jauh daripada orang yang ada sifat zalim. Siapa ni? Orang musyrik Mekah. Mana Allah nak beritahu siapa yang ada sifat zalim, tak mustahil dia juga akan diazab seperti kaum Nabi Lut. Mungkin tak sama 100%. Mungkin Allah bagi musibah yang lain. Yang penting apa dia? Ada sifat zalim. Ada sifat zalim, kena. Okey. Jadi semua punca masalah manusia, azab ke, musibah ke, semuanya punca apa? Zalim je. Jadi nak mengelak daripada segala masalah, jangan zalim. Cuba buka surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Cuba terjemah. Ma dalam terjemah ada terjemah apa? Saya tak nak terjemah. Cuba pelajar terjemah sendiri. Dia kadang-kadang baca terjemahan kita tak faham yang tersiratnya apa dia. Apa yang kamu telah lakukan? Tak, ini yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan bi'azabikum, dengan azab kamu, sekiranya kamu dan beriman. Okey, bahagian tu dulu. Apa dia? Allah tidak akan mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Itu maksud. Tapi ayat ni, ma ni, dia maksud dia macam ni.
Apa hal Allah nak azab kamu sekiranya kamu bersyukur dan kamu beriman? Tak ada sebab langsung. Allah suruh tak kita beriman? Allah suruh tak kita bersyukur? Tiba-tiba bila kita dah beriman, kita bersyukur, Allah azab lagi. Pelik tak? Jadi soal ayat ni Allah nak berkata apa? Kenapa aku nak azab kamu sekiranya kamu dah beriman? Bila aku azab kamu makna bukan masalah aku, itu masalah kamu. Jadi semua masalah manusia duduk kat sini. Bila tak ada kedua tu, tak ada syukur dan beriman, kat sini azab. Nak elak daripada azab, pastikan kita bersyukur. Bersyukur ni apa makna dia? Taat. Kenapa sebut syukur dulu baru beriman? Mana yang lebih penting? Iman dulu baru syukur. Ha? Seseorang itu tidak benar-benar, dia tidak beriman kalau tak bersyukur. Syukur tanda orang tu beriman. Macam mana nak beriman kalau tak taat? Jadi semua tak salah tu. Orang yang syukur iaitu orang taat, bukan semua beriman. Betul? Orang munafik pada zahir taat kepada Allah, solat, puasa, sedekah, bahkan pergi berjihad, tapi bukan mesti beriman. Yang betul-betul apa dah? Yang betul-betul selamat daripada azab. Dia syukur dalam keadaan dia betul-betul beriman kepada Allah. Okey. Kemudian Allah begitu pula. Wa kana Allahu syakiran alima. Adalah Allah tu syakir. Ha? Allah bersyukur. Biasa kita dengar manusia bersyukur. Sekarang Allah beritahu Allah yang bersyukur. Kalau kita bersyukur maknanya kita taat. Syukur hamba kepada Allah iaitu taat. Syukur Allah kepada hamba bagi balasan. Kemudian Allah sebut aliman, satu lagi sifat. Apa kaitan aliman dengan syakiran? Apa dia? Okey, soalan dia. Allah akan balas semua tak amalan manusia? Walaupun sebesar zarrah. Macam mana Allah boleh balas? Ada manusia bilion. Jin pun yang berimankan bilion. Macam mana Allah boleh balas semua? Allah aliman. Betul? Kalau saya cakap pada staf saya ada 100 orang, semua staf saya yang buat baik, di mana-mana saja saya akan bagi bonus. Orang percaya tak? Tak percaya sebab saya bukan tahu semua pun. Dan mungkin orang tipu saya, betul tak? Tapi dengan Allah tak boleh. Jadi ayat ni mendorong untuk apa? Kita buat je apa kebaikan, walaupun orang tak nampak, walaupun tengah malam, walaupun sebesar zarah. Kenapa? Allah tahu. Dan bila Allah tahu, bukan setakat tahu, Allah akan syakir. Okey. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semualah. Semua ada masalah. Ni, masalah tu sebenarnya azab lah. Sakit, kemurungan, kan? Masalah kewangan, masalah keluarga. Azab dah tu. Semua berpunca daripada situ. Jangan cari Panadol. Jangan jumpa doktor. Sebab doktor pun kadang-kadang ada juga penyakit ni. Betul? Ya, sebelum kita jumpa doktor, doktor kena jumpa kita dulu. Kita tanya, doktor ada masalah ke? Ni,
di bulan Ramadan kan. Banyak tak Allah bagi tawaran? Tapi manusia masih lupa daratan, masih tak kembali kepada Allah. Jadi lepas ni kamu diazab juga. Ada masalah je. Semua masalah. Sekarang kita tengok tak berita, bergaduh suami isteri ke akhbar. Betul tak? Lepas seorang, seorang kena tumbuk, seorang kena belasah. Suami isteri, cerita terbuka. Betul? Ada artis, ada bulan Ramadan. Puncanya apa? Tidak bersyukur dan tidak beriman kepada Allah. Okey, cukup. Ada soalan ke? Jadi saya nak bersyukur kepada semua yang bagi makanan. Yang bagi makanan untuk kami berbuka tadi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dengan nasi biryaninya, dengan martabaknya, dengan bihun gorengnya, dengan KFC-nya. Kalau kena azab, jangan salahkan saya. Kemudian mana-mana pelajar yang bagi sebelum ni lah, bagi sponsor makan ke, apa lagi, bagi madu ke kepada saya, bagi apa, banyaklah bagi, banyak sangat. Kadang-kadang saya tahu siapa yang bagi. Jadi saya sebut secara umum, jazakumullahu khairan. Yang bagi makanan, kita bagi doa. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Okey. Jadi sebab makanan pun masih ada, jadi kita berhentilah. Kita habiskan makanan insya-Allah. Okey, insya-Allah malam esok tidak ada kelas. Kita jumpa lagi pada hari Rabu malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم